Saya sentuh tentang kenyataan daripada Anwar Ibrahim berkenaan dengan bukan senang nak tangkap. Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan senang mahu siasat tun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berkata, bukanlah mudah untuk menjalankan sebarang siasatan terhadap golongan kenamaan. Justru beliau meminta rakyat supaya menyokong usaha kerajaan dalam menyiasat golongan atasan termasuk individu yang bergelar tun berhubung kecurian dana kerajaan. Kami akan kejar penyangak itu. Saya tidak peduli bila kita nak ambil tindakan ke atas golongan tersebut. Rakyat marah. Perdana Menteri ini sangat kasar. Dia kata macam tu, sangat kasar dia kata. Now, bagi saya aneh. Sepatutnya kamu sokong. Allah. Bukannya senang tahu mau siasat tun. Dia berkata beliau. Siasat ketua kampung senang. Siasat cikgu sekolah lagi senang. Saya mau siasat orang kaya yang besar-besar curi duit. Ingat senang ke? Tak senang. Kita mau jaga negara ini, jangan bagi orang curi harta rakyat, katanya. Pada 17 Januari, SPRM mengesahkan pihaknya mengambil keterangan daripada seorang anak bekas Perdana Menteri Mahathir berhubung perniagaan pada akhir 1990-an. Sebelum itu, isteri Tun Daim, Tuan Puan Naimah Abdul Halid dan dua anaknya hadir ke pejabat SPRM dipercayai membantu siasatan berkaitan Menteri Keuangan dan Ahli Perniagaan. Dalam masa yang sama, SPRM serbu kediaman Tan Sri berhubung siasatan projek fleet. SPRM menyerbu kediaman seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri semalam bagi siasatan dakwaan rasuah pemerolehan bekalan dan mengurus fleet kenderaan kerajaan Malaysia bernilai 4.5 bilion ringgit. Turut diserbu adalah syarikat termasuk salah satu daripadanya syarikat pembekal kenderaan kerajaan. Laporan media memetik Ketua Suruhanjaya SPRM Azam Baki mengesahkan serbuan. Utusan Malaysia melaporkan lebih 100 akaun persendirian dan syarikat yang di bawah kawalannya diperoleh SPRM bagi siasatan lanjut. Bagaimanapun tiada pembukaan akaun dibuat. Sejak 1993, Spangko memegang konsensi membekal dan mengurus kenderaan kerajaan. Namun, apabila kontrak tamat pada 2019, tender dibuka dan dilancarkan. Berjaya Group dan Nazam membentuk konsensi dan menggondol kontrak itu melalui LOI pada tahun itu. Bagaimanapun, LOI itu ditamatkan pada 2020 zaman Muhyiddin Yassin dan tender dianugerahkan kepada Spangko. Pada Julai lepas, pengasas berjaya Vincent Tan memfail saman terhadap Kementerian Keuangan dan Spangko berhubung LOI yang ditamatkan. Tan juga mendakwa kontrak tersebut dianugerahkan kepada Spangko walaupun harga yang ditawarkan itu lebih tinggi, iaitu 700 juta. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, saya ada satu interview yang saya buat dengan Dr. Mazli Malik berkenaan dengan isu ini. Mari kita dengar. Tan daripada Berjaya pergi saman kerajaan daripada isu Spangko. Isu Nazar dan Berjaya di reject LOI, kemudian dapat kepada Spangko. Okey, kita pun terkejut juga macam mana sebuah syarikat yang 700 million more got the project berbanding dengan Vincent Tan. What happened? Mungkin boleh cerita. Ini sebenarnya rakyat tak clear apa isu ni. Tapi kalau mereka tahu isu ni, mereka akan timbul satu persoalan besar, bersih ke Mahyudin ni? Yes. Apa yang berlaku? Tadi yang disebutkan, dia panggil tender fleet car. Fleet car itulah, iaitu membekalkan kereta kepada kerajaan. Kereta yang menteri pakai, timbalan-timbalan menteri pakai, KSU pakai, pegawai besar kerajaan pakai. Yang mana sebelum ini company bernama Spangko selama beberapa tahun mereka dapat kontrak mereka habis 2019. Dan bila buka tender, akhirnya shortlisted 3 company. Yang akan tentukan siapa dapat ialah kabinet. Sebab dia melibatkan 4 billion. 4 billion. Jadi bila dibawa ke kabinet, kita lihat yang mana paling murah. Satu, dan mana servis paling bagus. Dan bila kita bincang antara 3 ni, yang paling murah ialah Nazar Berjaya. Nazar Berjaya lah. Nazar. Waktu tu Nazar lah. Sebab kita nampak ada syarikat kereta. Nazar, mereka paling murah. Dan servis mereka bagus dan mereka punya cawangan untuk servis center semua. Yang paling mahal Spangko. Jarak beza antara Nazar dan Spangko 700 juta. Bukan 700 ringgit. Bukan 700 ribu, 700 juta. Okey. Akhirnya
Kabinet putuskan, Nazar dapat. Kabinet 2019. 2019 Nazar Berjaya dapat. Bila bertukar kerajaan sampai Sheraton, siapa tu? Pada waktu itu kerajaan di bawah pimpinan Mahyudin tukarkan, dia batalkan Nazar, berikan kepada Spenco yang 700 juta lebih mahal. Persoalannya, dan ini telah dibawa oleh Datuk Seri Anwar waktu menjadi ketua pembangkang kat Parlimen, kenapa berikan kepada syarikat yang lebih mahal di waktu kita tak ada duit? Waktu Covid, di waktu rakyat menderita, apa logiknya beri kepada syarikat yang 700 juta lebih mahal? Kan? Takkan tak ada duit involve. Kan? Ini saya ingat, kalau takkan tak ada duit involve ni, kata-kata siapa tau? Ini saya terpaksa cerita lah, live ni, kata-kata bosku Najib. Oh yes, dia bangkitkan benda tu. Takkan tak ada duit involve, dia kata takkan tak dapat sesuatu. Dia tak cakap dekat Parlimen. Tetapi ketika perbualan, dia dah ajak saya ke rumah dia. I see. Waktu tu saya tengah bincang untuk minta dia sokong plan pendidikan pasca Covid. Sebab kita lihat pada waktu tu menteri kerajaan di bawah Mahyudin dan juga menteri Razli Jidin tak buat plan post Covid. So Dr. Mazli Malik pun telah tentang isu Spenco tersebut. Dan tuan-tuan dah dengar sendiri tadi, 700 juta lebih daripada yang ditawarkan oleh Nazar dan Berjaya pada waktu itu. So soalan dia, kata Najib tanya, bagi tahu dengan dengan Dr. Mazli, takkan tak dapat apa-apa. Takkan tak dapat apa-apa. Okay, kenyataan daripada SPRM, rumah pemilik syarikat Spenco diserbu SPRM. SPRM menyerbu seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri malam tadi berkenaan siasatan kontrak pembekalan dan pengurusan kenderaan menurut laporan utusan Malaysia. SPRM turut menyerbu 4 syarikat yang terlibat dalam kontrak dikatakan bernilai lebih 4 bilion ringgit. So tuan-tuan, nampak gayanya kerajaan ni sangat serius dalam nak menangani isu ini. So adakah akan ada kena dengan seseorang di dalam PN? Mungkin Muhyiddin Yassin, mungkin broker dia. Wallahu alam. Kita tunggu je lah apa yang akan berlaku. Dan kita pelik tuan-tuan, bagaimana yang dikata bersih kan, ingat tuan-tuan, best kan, bersih stabil boleh bagi lebih 700 juta kepada Spenco. Ada yang kata kat saya, ada yang berhujah. Dia kata apa? Dia kata, Tan Sri Vincent Tan tu Cina, Abi Nazar tu. Okay lah, tuan-tuan, Tan Sri yang ni pun, Spenco ni pun Cina juga. Jangan tak tahu, bukan Melayu. yang dia sebut Tan Sri tu. Tuan-tuan nak tahu Tan Sri tu siapa? Tuan-tuan pergi ke Spenco punya website, tuan-tuan tengok, ada satu nama Tan Sri kat situ. Tuan-tuan nampak lah siapa yang saya maksudkan. Tuan-tuan, kita sekarang ni dalam usaha nak melawan dan menentang arus yang besar ni, dalam kita nak going against corruption. Ni antara our main business is actually corruption. Di samping our main business adalah meningkatkan pendapatan rakyat. Untuk tempoh 2023, kita sebenarnya telah melakukan 2 perkara. Yang pertama, kita telah berjaya meredakan kadar inflasi. Kadar inflasi itu diredakan sehingga 1.5%. Itu yang pertama. Tetapi kadar inflasi yang diredakan tak cukup kalau pendapatan tidak meningkat. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun ini kerajaan telah mengkaji balik gaji pegawai-pegawai kerajaan, dan insya-Allah implementasinya, kalau tak silap saya, pada tahun ini untuk pegawai kerajaan akan dapat tangga gaji baru, dan dalam masa yang sama gaji progresif juga diperkenalkan, dan insya-Allah berkemungkinan pada 2025 gaji progresif itu akan mula dilaksanakan. 2024 ni, 23 kajian, 24 penerapan, dan juga mungkin ada detail-detail yang perlu nak di fine tune, mungkin juga testing dan sebagainya. 2025 nanti kalau tak silap saya adalah pelaksanaan gaji progresif, di mana ada kerajaan memberikan bantuan kepada syarikat-syarikat swasta yang ingin menambah atau meningkatkan taraf ataupun jumlah gaji pekerja mereka. Okey tuan-tuan, itu saja daripada saya. Penat-penat pun kita tetap live. InsyaAllah tuan-tuan pun penat-penat tetap bersama dengan saya.
Terima kasih.